Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menyambung lagi pengajian tafsir Al-Quran Karim, sambungan daripada kuliah kita adakan pada bulan lepas ni. Yang mana tafsir yang kita baca ni daripada surah Yusuf, surah yang ke-12. Sambungan pada petang ni ayat 56. Surah Yusuf ayat 56. Kita telah berhenti pada bulan lepas ayat 55 ya. Kita akan sambunglah ayat 56 insya-Allah. Iaitu muka surat 242. Quran biasa ni muka surat 242. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Sebelum ni kita baca daripada ayat sebelum ni, Nabi Yusuf telah diberikan jawatan kepada baginda ya, oleh kerajaan Mesir, oleh Raja Mesir. Dia baginda, yakni Nabi Yusuf tidak pernah minta jawatan. Ini perkara penting yang kita telah baca sebelum ni. Cuma baginda diberikan jawatan ya. Daripada jawatan yang diberikan itu, Nabi Yusuf minta supaya diberikan kepada dia satu jawatan yang mampu untuk dia laksanakan, yang ada padanya kebolehan, kemahiran, dan dia dapat laksanakan dengan baik. Iaitu apa dia? Menjaga khazanah menjaga khazanah kerajaan, perbendaraan kerajaan Mesir, iaitu kewangan Mesir berkaitan dengan kewangan. Sebab itulah kemahiran yang ada pada dia ya. Jadi akhir sekali jawatan tersebut dimiliki oleh Yusuf AS. Ulama tafsir kata jawatan Menteri Kewangan ini nombor 2 selepas Raja. Paling tinggi sekali Raja Mesir itulah. Selepas tu ataupun Menteri Kanan dia lah, atau Menteri yang kedua kedudukan dia tinggi di Mesir ni, iaitu Menteri Kewangan. Ada yang mengatakan jawatan Nabi Yusuf ketika ini naib kepada raja. Dia yang menteri yang jaga kewangan Mesir, dalam masa yang sama juga dia merangkap kalau kita kata timbalan presiden ataupun timbalan Perdana Menteri lah. Ini ketika ni yang mana kalau raja ni meninggal dunia, dialah yang akan ganti. Ini kedudukan Nabi Yusuf di Mesir, tinggi ya. Daripada banduan penjara terus jadi memegang jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Jadi di sini kemudian kita baca ayat seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Demikianlah
Kazalika ni kita terjemah demikianlah. Demikianlah mana seperti itulah. Lafaz kazalik dalam Quran ini untuk memberi makna ataupun maksud kepada kita apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada Yusuf ni. Ni cara Allah memberikan kedudukan kepada Yusuf ni. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf dengan cara seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berkuasa untuk memberikan kedudukan kepada mana-mana hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain seperti mana Allah berikan kepada Yusuf. Allah berkuasa. Itu makna kazalik. Maknanya nak memasukkan sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kendaki. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lakukan kepada Yusuf. Kalaulah apa yang Allah lakukan ini khusus untuk Yusuf, jadi kazalik tidak ada. Jadi kazalik ini untuk memberitahu kepada manusia ataupun nak memasukkan manusia-manusia yang lain maksudnya Allah berkuasa kalau Allah kehendaki seperti inilah. Mana mengangkat kedudukan seseorang ini. Nak mengangkat, mana Allah berkuasa mengangkat kedudukan hamba-hamba dia yang asalnya dihina di dalam penjara. Dihina di dalam penjara, kemudian diangkat dia ini kemudiannya menjadi raja ataupun pemerintah, mana orang yang berjawatan yang tinggi dalam kerajaan ni. Itu makna kazalik. Demikianlah kami memberikan kedudukan makanna li Yusuf, kami memberikan kedudukan kepada Yusuf fil ardi, di Mesir ketika itu. Dengan cara seperti inilah. Dengan cara apa dia ni? Dengan cara mimpi yang telah Allah Ta'ala berikan kepada raja tersebut. Kalau kita tengok dari sudut zahir tu, kira-kiranya Nabi Yusuf tu tidak dapat keluar dah daripada penjara. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa mengeluarkan Nabi Yusuf tu daripada penjara. Bukan sahaja keluar daripada penjara, diangkat di kedudukan dia ini menjadi pemerintah di negeri Mesir ketika itu. Jadi ini juga merupakan tabsyir ataupun berita gembira untuk Nabi SAW sendiri dan juga kepada sesiapa sahaja yang membawa agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat saya sudah sebut dah permulaan surah Yusuf sebelum ni. Di antara perkara yang kita perlu perhatikan daripada kisah Nabi Yusuf ni, bagaimana Allah memberikan kedudukan kepada Yusuf tu. Kalau kita tengok kehidupan Yusuf sebelum ni, sebelum dia diangkat menjadi pemerintah, bagaimana keadaan dia di kampung dulu. Dia telah dihina oleh adik-beradik dia. 10 orang adik-beradik dia tu telah menghina dia, telah pulau dia, telah meminggirkan dia, sehingga dia tu terpisah daripada keluarga. Dibawa ke Mesir ketika itu. Pada permulaan kehidupan Nabi Yusuf di Mesir, dia dijadikan sebagai orang suruhan. Maknanya tidak ada kedudukan apa-apa lah dia ni. Sebagai orang suruhan saja. Kemudian dia dipenjarakan. Tengok bagaimana kehidupan Nabi Yusuf sebelum ni. Tetapi adakah dengan sebab keadaan seperti itu dia akan hina sampai bila-bila? Tidak. Walaupun manusia tu menghina, tapi manusia menghina pun tidak menjadikan orang yang mulia itu hina. Ini perkara yang penting yang perlu kita faham. Manusia menghina, manusia memuliakan. Adakah dengan sebab manusia menghina itu menyebabkan seseorang itu jadi hina? Ataupun sebaliknya, adakah dengan sebab manusia memuliakan itu menyebabkan seseorang itu jadi mulia? Tidak. Sebab yang memuliakan dan yang menghina itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memuliakan hamba-hamba dia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang merendahkan, menghina hamba-hamba dia. Kalaulah seseorang hamba itu dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita muliakan dia, adakah dia tu akan jadi mulia? Tak. Tidak akan mulia. Kalau Allah Ta'ala hina dia, dia tidak akan mulia, walaupun seluruh manusia memuliakan dia. Begitu juga sebaliknya, kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan seseorang hamba itu, kalau berkumpul seluruh manusia dan jin untuk menghina hamba tersebut, dia tidak akan hina. Tidak akan hina. Perbuatan menghina tu berlaku, tetapi kehinaan tu tidak akan diperoleh sebab dia bukan manusia yang hina. Seperti mana musyrikin Mekah menghina Nabi SAW, mencaci Nabi. Adakah Nabi itu jadi hina dengan sebab dia tu dicaci, dimaki? Tidak. Itu perkara penting.
dalam berdakwah ni, perkara ni kita kena ingat selalu. Ya. Ulama-ulama kan yang membawa kebenaran, walaupun dia dicaci, dia dimaki, dia dihina, adakah dengan sebab dia dimaki, dicaci, dihina tu dia jadi hina? Tidak. Tidak jatuh kedudukan dia ni dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ini sudah berlaku dalam sejarah tuan-tuan. Ya, Firaun cuba nak menghina Nabi Musa AS. Segala-galanya dia telah buat. Akhir sekali dia tenggelam dalam laut, mati dalam laut. Allah hina dia dalam laut. Begitu juga Abu Jahal, pembesar musyrikin Mekah, yang mereka nak menghina Nabi SAW. Akhir sekali dalam keadaan mereka nak cuba menghina Nabi, Allah angkat kedudukan Nabi jadi pemerintah Nabi SAW. Begitu juga Zulaikha sebelum ni nak menghina Yusuf kan. Pasti la yusjananna wa la yakunna minas saghirin. Dia kata sebelum ni kan, pasti aku akan masukkan Yusuf tu dalam penjara, dan pasti dia akan jadi orang yang hina, terasa hina tu sebab masuk dalam penjara. Adakah dengan sebab Zulaikha tu menghina Yusuf dalam penjara tu, Yusuf jadi hina? Tidak. Sebab Yusuf ni orang yang baik. Orang yang baik ni dia tidak akan hina. Ada dalam hadis Nabi sebut. Nabi sebut kan, dalam hadis kita boleh baca, dalam hadis Bukhari pun ada. Nabi SAW bila terima wahyu di Gua Hira, Iqra' bismi rabbikal ladzi, itu wahyu pertama. Nabi SAW pun balik ke rumah dia, berjumpa dengan Khadijah lah, isteri dia. Dia pun kata kepada Khadijah, Nabi SAW kata kepada Khadijah, ya, laqad khasyitu ala nafsi, aku bimbang. Dia kata, aku bimbang, aku ni akan binasa. Aku bimbang, aku akan musnah. Ya. Khadijah pun jawab, isteri baginda tu jawab. Ya. Nabi SAW ketika ini baru permulaan menjadi Nabi dan Rasul. Nabi SAW terasa apa yang dibawa oleh dia ni akan menyebabkan dia tu akan binasa. Itu perasaan yang timbul dalam hati Nabi SAW. Khadijah pun menenangkan Nabi SAW. Ini peranan isteri ni, menenangkan suami dia. Jadi dia berkata, kalla, sekali-kali tidak. Innaka la tasilur rahim. Kamu ni wahai Rasul, wahai Muhammad, wahai suami, kamu ni seorang yang sentiasa menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kal, kamu selalu menanggung bebanan manusia. Wa taksibul ma'dum, kamu selalu membantu manusia, memberi kemudahan kepada manusia, memberi perkara yang manusia tidak ada tu, bantu manusia susah. Wa tuqrid daif, dan kamu sentiasa memuliakan tamu. Itu sifat-sifat Nabi yang baik. Jadi orang yang baik seperti ini dia tidak akan binasa. Itu maknanya. Orang yang baik seperti ini, orang yang ada sifat baik seperti ini, dia tidak akan binasa dengan sifat dia tersebut. Sebab tu Khadijah boleh kata seperti itu dalam hadis. Begitu juga tuan-tuan, kita tengok Yusuf AS orang yang baik. Orang yang baik. Jadi kalaulah manusia cuba menghina orang yang baik, untuk satu ketika mungkinlah nampak dia tu hina, tapi adakah selama-lamanya dia akan tu jadi hina? Dia akan hina? Tidak. Satu masa nanti dia akan muliakan. Kalau tidak, ketika mana dia hidup, mungkin selepas dia mati. Selepas dia mati, Allah memuliakan dia. Sebab Allah akan angkat kedudukan orang yang beriman, orang berilmu, orang beriman ni. Sebab memang kedudukan dia tinggi. Kalau dah manusia cuba nak menjatuhkan kedudukan dia, tidak akan hina, tidak akan jatuh. Ini keadaan dia. Dia akhir sekali tengok dah apa berlaku. Inilah yang Allah Ta'ala cerita kisah Yusuf kepada kita ni supaya kita ni faham. Bermaksud apa dia? Bermaksud dalam kita nak menyebarkan agama Allah ni, nak menyampaikan agama Allah, ini satu perbuatan yang mulia, pekerjaan yang mulia. Dakwah ni kan, kalau ada manusia caci kita, maki kita, kan, jangan kita terkesan dengan apa yang dilakukan oleh manusia ini menyebabkan kita tak mahu buat. Sebab kita tidak akan hina dalam menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemuliaan, kan, satu masa nanti. Kalau tidak di dunia pun di hari akhirat. Sebab itulah Allah cerita kisah Yusuf kepada Nabi SAW sebagai suatu isyarat untuk Nabi ni. Sebab Nabi SAW di kota Mekah tu Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dikutuk, macam-macam lagi, diperangi. Tengok apa yang telah Allah Ta'ala buat kepada Yusuf AS. Allah Ta'ala lakukan perkara yang sama kepada Nabi SAW. Akhir sekali kita tengok apa yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi diangkat di Madinah tu menjadi pemimpin kota Madinah. Allah memberikan kedudukan kepada Nabi, walaupun golongan musyrikin Mekah tu tak terfikir pun Nabi SAW kalau tidak hijrah ke Madinah,
Nah, duduk di Mekah, boleh jadi Nabi itu tidak akan jadi pemerintah pun. Kan? Tapi bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, tengok, diangkat Nabi itu di Madinah menjadi pemerintah, pemimpin umat Islam ketika itu, yang memerintah negara Madinah, negeri Madinah ketika itu. Dan daripada situ Nabi SAW mengembangkan Islam dan menjadikan Islam itu kuat, sehingga kekuatan itu boleh menakluki balik kota Mekah tu. Nabi takluk balik kan kemudian kota Mekah tu. Itulah nak bagi tahu Allah angkat kedudukan Nabi SAW. Dan orang yang beriman pun sama juga. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni golongan mustad'afun fil ard, golongan yang dipandang hina oleh manusia di dunia ni. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi tu kan. Majoriti di kalangan sahabat Nabi ni ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi tu, mereka ni orang yang dipandang hina. Kan? Yang tidak ada kedudukan, dipandang hina. Adakah dengan dipandang hina tu manusia tu jadi hina? Tidak. Begitu juga kalau kita dipandang mulia, adakah kita mulia? Tidak. Sebab mulia hina tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul orang pandang kita mulia kerana kita ada kedudukan, kerana kita ada jawatan, kerana kita bergaji besar, kerana kita tu. Tapi kita, apa yang manusia pandang kita ini tidak menjadikan kita ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara penting. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat, Allah sebut kadzalika tu nak suruh kita ni perhati bagaimana Allah Taala telah memberikan kedudukan pada Yusuf tersebut. Kan? Yusuf tidak ada usaha, dia hanya berbuat baik saja. Dalam hidup dia hanya berbuat baik. Bukan matlamat dia berbuat baik itu dia nak kepada jawatan ni, tak ada. Dia tak ada fikir pun nak kepada jawatan ni. Dia hanya berbuat baik. Cuma balasan kepada orang yang berbuat baik itu macam mana? Adakah Allah akan sia-siakan kebaikan yang dia buat itu? Tidak. Dalam berbuat baik ini memanglah untuk satu ketika tu mungkin orang tidak suka. Untuk satu ketika. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita ni, perkara yang perlu kita perhati ni tu sebenarnya adalah penghujung tu, akibat kan. Fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin wal aqibatu littaqwa. Itu akibat ni maksudnya pengakhiran perbuatan kita tu. Kan? Kalau kita berbuat baik, di waktu kita berbuat baik mungkin orang tidak sanjung kita, orang tidak suka pada kebaikan yang kita buat. Tetapi akibat ni makna kesan akhir daripada perbuatan kita tu macam mana pengakhiran dia. Begitu juga sebaliknya dosa yang kita buat ni kan, mungkin ketika mana kita melakukan dosa, ketika saat tu kan, kita melakukan itu, kita tidak terasa hina. Betul tu kita dapat duit banyak kan, rasuah kita dapat duit banyak ni untuk satu ketika. Tapi Allah Ta'ala suruh kita perhati pengakhiran tu. Fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Perhatilah bagaimana akibat yang menimpa manusia-manusia mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok berarti akhir sekali apa berlaku? Binasa, hina dan sebagainya. Tidak akan mulia manusia-manusia seperti ini. Jika kemuliaan itu ada pada iman dan amal soleh, takwa. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita ni. Okay. Tak apalah. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf. Jadi kedudukan ni kedudukan jawatan tu lah. Kedudukan Yusuf di Mesir itu sebagai menteri, itu makna kedudukan Yusuf yang berjawatan. Mana memberi jawatan lah. Di sini menunjukkan kepada kita jawatan, kuasa apa semua ni, ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang berkuasa dia untuk memberikan jawatan ni kepada sesiapa sahaja. Yang dia kehendaki. Allah yang berikan. Ya. Kalau kita nak macam mana jawatan tersebut, kalau Allah Ta'ala tidak bagi, kita tidak akan dapat. Kan? Tapi kalau kita tak mahu pun dah Allah Ta'ala nak bagi pada kita, kita tetap akan dapat. Sebab milik dia. Kuasa, pemerintahan, jawatan semua ni milik dia. Milik dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bidikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Muhammad, katakanlah dalam doa kamu tu, ya Allah, Engkaulah yang memiliki, Engkaulah malikul mulk, raja ataupun pemilik segala kerajaan ni, kekuasaan ni. Mana segala kuasa yang datang muka bumi ni, Allah lah yang memiliki. Tu'til mulka man tasha', kamu memberikan kuasa pemerintahan, kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Allah Ta'ala tidak sebut orang beriman kau orang kafir. Allah tidak sebut pun. Allah sebut sesiapa yang dikehendaki. Termasuk yang dikehendaki ni orang kafir. Kalau Allah menghendaki orang kafir yang memerintah, dia akan dapat kuasa tersebut.
Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau juga mencabut kekuasaan itu daripada sesiapa yang engkau kendaki. Sebab itulah orang yang memiliki kuasa ni jangan sombong. Jangan sombong. Kan? Sebab Allah Ta'ala boleh cabut kuasa pemerintahan itu sekelip mata. Fir'aun tak pernah jangka apa. Bila dia lintah laut tu, kerajaan dia akan musnah. Tak pernah jangka. Runtuh kerajaan Fir'aun sekelip mata. Kalau dia tahu, memang dia tak pergi awal-awal lah. Dia tak pernah tahu pun. Di waktu dia pergi nak kejar Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu menuju ke Laut Merah kan. Ketika itu rupanya itu adalah pengakhiran kerajaan Fir'aun dah. Ke pengakhiran dah. Jangan sombong. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia kendaki, dia boleh runtuhkan, jatuhkan, cabut sesuatu kekuasaan tu kepada manusia. Jadi mengisyaratkan kepada kita, siapa-siapa yang dapat kuasa ni jangan sombong. Sebab kuasa sebenar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah bila Allah memberikan kekuasaan pada kita, dengan bersyukur dengan dia kata gunakan kuasa itu sebaik mungkin. Dan pemerintah tu sendiri dia kena sedar kekuasaan yang ada pada dia itu bukan kehebatan dia pun tidak. Tetapi apa dia? Tetapi dengan ujian Allah. Allah memberikan sebagai ujian. Kita tidak boleh rasa hebat sebab orang bodoh pun Allah Ta'ala boleh bagi kuasa pemerintahan. Buktinya Allah sebut dalam Quran, Namruz, pemerintah dunia tu. Cerdik kan Namruz? Bodoh. Ulama tafsir kata ni pemerintah bodoh dunia ni. Sebab tu cerita pasal Namruz mana ada dalam Quran? Satu ayat je. Satu ayat je cerita dalam Quran. Tapi dia jadi pemerintah dunia ketika ini. Walaupun bodoh sekalipun. Maknanya Allah boleh bagi pada orang bodoh. Akhir zaman nanti, dah orang-orang alim semua mati kan, dah lah disebut. Ni tanda-tanda akhir zaman nanti. Allah Subhanahu Wa Taala akan mati ke orang alim ni. Orang alim tak ada dah. Lepas tu yang memerintah dunia siapa dia? Orang bodoh ni. Bodoh jahil tentang agama ni. Mana Allah tak nak bagi. Kan? Dia tidak menampakkan kita tu hebat. Kan? Dengan sebab ada kekuasaan. Dah. Allah boleh bagi pada sesiapa saja. Kadang-kadang kita tak fikir pun dia boleh jadi pemerintah. Tak apalah. Di sini Allah Ta'ala memberikan kedudukan pada Yusuf. Yusuf sendiri pun tak terfikir. Di bumi Mesir ketika itu. Bumi Mesir kemudian yatabawwa'u minha haitsu yasha. Bebas dia ni untuk dia pergi ke mana saja yang dia kendaki. Dia jadi bebas dah. Sebelum ni dia tidak bebas. Sebab dia sebelum ni sebagai orang suruhan, sebagai hamba lah, kita tidak kata hamba, orang suruhan lah. Mana orang yang buat kerja di rumah Zulaikha tu, pekerja kita kata. Kalau zaman kita sekarang ni orang gaji lah. Jadi orang gaji pekerja ni dia tidak bebas. Kalau kata hamba pun tidak bebas. Nak buat apa pun tidak bebas. Sebab Nabi Yusuf ni orang yang diambil, yang dibeli ketika itu. Walaupun ada yang mengatakan dia ni hamba pun ada, sebab dia dibeli. Menteri tu ketika itu telah beli dia. Untuk apa? Untuk membantu kerja-kerja rumah ketika itu. Jadi dia tak bebas nak pergi sana, pergi sini. Dia. Tapi tengok kemudiannya. Bila baik ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kedudukan kepada Yusuf. Bebas dia di ketika. Tidak seperti mana sebelum ni. Begitu juga isyarat kepada kita ni, kehidupan kita di dunia ni kan. Kehidupan kita di dunia ni, Nabi sebut dalam hadis, dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Penjara bagi orang mukmin, syurga bagi kafir. Apa maksud dia? Penjara bagi orang mukmin itu maknanya dia tidak bebas. Orang mukmin ni tidak bebas di dunia ni. Banyak perkara yang kita nak buat ni, orang Islam dia tidak seperti mana orang kafir. Orang kafir dia bebas. Dia nak minum apa saja dia boleh minum. Arak ke apa semua dia nak minum, dia boleh minum. Suka-suka hati dia. Tapi orang Islam tidak bebas. Orang Islam ni dari sudut makan minum pun dia tak bebas, memang tidak bebas. Kena makan perkara-perkara yang halal. Kan? Yang baik lagi halal. Dia halal. Halal ni pula. Dia halal ni pula tu. Halal ni jadi halal tu bila kita ikut perintah Allah baru jadi halal. Kan? Contoh kalau kita kata binatang, kita nak makan binatang kan. Lembu halal. Itu binatang yang halal untuk kita makan. Tapi
Nak makan tu kita kena sembelih. Kan, kena sembelih dulu. Kalau mati lembu tu dengan tidak sembelih, tak boleh makan. Tu orang kafir pelik dia kata, ni kenapa tidak boleh makan juga, mati juga. Bagi mereka sama je sembelih tidak sembelih pun. Tak. Islam tidak. Patut sembelih pula. Syarat dia kena orang Islam. Bukan sembelih saja, sembelih gitu. Orang kafir sembelih tak boleh makan. Tengok sampai begitu sekali. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Makna kita tidak bebas. Orang kafir ni tak kira dah dia. Mana ada halal haram orang kafir ni kan. Asal boleh makan, makan semua. Cara macam mana binatang mati pun ikut dia. Mati tercekek ke. Mati tercekek ke. Makan, mati jatuh daripada tempat tinggi ke. Mati di bahan binatang buah ke apa semua. Boleh makan semua bagi mereka ni. Islam tidak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'. Tengok, illa ma zakkaitum. Yang ditanduk tidak boleh makan, mati dengan sebab ditanduk, mati tercekek, bau-bau ni viral kan, mati. Lembu tu mati bukan kerana disembelih dak, mati kerana tercekek tu. Tak boleh makan, buat begitu. Kita kata seekor lembu buah, seekor lembu. Rugi, ada rugi, ada sebab jahil. Sebab jahil kena ada ilmu. Nampak tak? Betapa tu tengok kita tu. Mana kita dipenjarakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni. Di dunia ni lah, di dunia ni. Kita cerita di dunia ni. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak menipu tak boleh, nak rasuah tidak boleh, semua tidak boleh. Sebab tu orang kafir kata tak faham masuk sana sebab banyak tak boleh, dia kata. Banyak tidak boleh. Kita dalam agama kita ni tak ada yang tidak boleh, semua boleh. Mana lagi seronok kali kita. Nak buka tudung tidak boleh, nak dedah aurat, buka rambut, nampak sikit rambut tak boleh. Lepas tu apa yang bolehnya? Kan? Lepas tu apa guna rambut comel-comel Allah bagi ni? Asyik duk tuduh saja. Macam-macam manusia ni kan. Tak mahu dia ikut Islam. Banyak perkara tak boleh nak buat. Macam penjara dah. Seperti mana manusia berada dalam penjara. Yusuf pernah berada dalam penjara. Penjara, macam mana kehidupan penjara? Tak bebas. Bukan kita boleh makan sesuka hati kita. Bukan kita boleh buat sesuka hati kita. Seksa tu dalam penjara tu. Sebab banyak perkara tidak boleh buat. Begitu juga. Tetapi kena ingat. Penjara ni. Akibat ni. Nabi Yusuf tu. Kenapa dia berada dalam penjara tu? Kenapa dia penjara? Sebab dia nak jaga hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ni. Sebab dia tak mahu berzina tu, jaga hukum Allah sampai masuk penjara. Begitu kalau kita jaga hukum Allah seperti mana kita berada dalam penjara dah ni. Kena ingat selepas tu. Selepas tu bagaimana Allah memberikan kedudukan kepada hamba-hamba yang sanggup lalui semua ni, yang sanggup jaga hukum Allah sampai masuk penjara, sampai sanggup memenjarakan diri dia kerana jaga hukum Allah. Allah berikan kebebasan selepas tu. Di sini bukan nak bagi tahu kedudukan di dunia saja ni, tidak. Perjalanan hidup manusia ni. Selepas tu tak ada dah. Bebas dah. Bebas dah manusia. Bila ni? Bila dalam syurga nanti. Bebas dah. Dalam syurga memang bebas. Kita boleh baca ayat Quran berkaitan dengan syurga, hadis-hadis Nabi kata syurga bebas. Tidak ada dah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak makan apa saja boleh makan. Arak puak ada dalam syurga. Di dunia tidur tidak boleh. Dalam syurga boleh. Bebas. Bebas dah nak buat apa saja. Nak buat apa saja. Bebas dah. Di dalam syurga tu. Tapi sebelum bebas tu, kena tidak bebas dulu. Orang yang bebas di dunia ni, dia tidak akan bebas kemudiannya. Kemudiannya tu bila? Dia akhirat, dalam neraka. Dalam neraka tidak bebas. Nak tu tidak boleh, nak ni tidak boleh. Banyak perkara ahli neraka. Semua perkara yang dikendaki oleh ahli neraka ni, semua tidak boleh. Tak boleh semua. Allah Ta'ala betul-betul penjarakan mereka tu dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Jadi Nabi Yusuf bila dapat jawatan tu dia bebas. Bebas nak buat apa saja, nak pergi ke mana saja. Sebab apa? Sebab dia menteri. Kan? Dan kita boleh tengok dah orang yang ada jawatan tu dia bebas lah nak pergi ke mana saja dia boleh pergi. Mudah untuk dia pergi. Dia boleh pergi dan mudah untuk dia pergi. Tidak ada halangan. Tidak kata dalam rumah saja dia boleh bergerak ke, di satu tempat ni saja tak. Ke mana-mana saja dia pergi.
Jadi nisbah kepada kedudukan dia sebagai seorang menteri. Yang kedua, dia ada pendapatan yang besar. Faham kan? Sebab kita kena ingat, dia ni menteri kewangan. Di antara menteri yang tinggi, paling tinggi di dalam kerajaan Mesir ketika ini. Jadi bila dia menjawat jawatan yang tinggi ni, bermaksud gaji dia pun tinggi. Kita kena faham, gaji dia pun gaji tinggi ketika itu, maknanya dia ada banyak duit. Kalaulah gaji itu berbentuk duit ni, mana gaji besar ketika ini. Bila gaji besar, maknanya dia bebas nak pergi ke mana saja. Dia boleh. Seperti mana kita tengok orang yang banyak duit tu kan, nak pergi ke mana? Australia pun dia pergi. Kan? Ikut dia seluruh dunia dia pergi. Saya pernah jumpa seorang jemaah tu kan, tempat saya ni. Seluruh dunia dia pergi. Kan? Seluruh negara dia pergi. Kan? Dia, kenapa dia pergi tu? Rezeki dia. Anak dia tu pilot. Anak dia pilot Emirates Airline. Pilot tu lama kerja, dan kemudian dia jadi guru pilot pula tu. Mengajar pilot pula. Sampai sekarang pun rata-rata dah saya puas dah Ustaz. Tak tahu nak pergi ke mana dah. Seluruh dunia. Ya. Harga tiket 28,000 business kelas kan, dia dapat dalam 3,000 je. 3,000 4,000 je. Kan. Duduk business kelas lalu. Dia cerita pada saya. Rezeki dia tak apa dah. Maknanya dia bebas nak pergi ke mana. Sebab apa? Duit ada. Kan? Kalau kita kata orang kaya, dia ada duit. Sampai satu ketika manusia ni, bila Allah Ta'ala bagi rezeki, duit ada, dia tak tahu nak buat apa duit dia. Kita ni tak tahu nak buat apa sebab tak ada duit. Tak tahu nak buat apa, tak ada duit lah. Nak pergi mana pun tak boleh sebab duit tak ada. Ada manusia ni, saya pernah jumpa beberapa hari, duduk bersama dengan dia. Cina, duit dia banyak. Siapa dia pening, tak tahu nak buat apa hidup dia. Pergi melacun segala tempat dah dia pergi dah. Dah rumah pun macam-macam rumah dah ada, kereta pun semua ada. Last kali tak nak buat apa, duit tu tambah begitu je. Kalau Islam tu boleh sedekah-sedekah kan, tolong-tolong kan. Ni keadaan manusia tu. Maknanya siapa itu tak bebas, tak tahu nak buat apa. Di sini Allah berikan kebebasan. Sebab dia kalau lah nak pergi ke mana-mana tu memerlukan duit, dia ada duit. Sekarang ni kita tidak bebas nak pergi ke mana saja sebab duit tak ada. Hak nak pergi tu ada. Nak pergi makan angin, Port Dickson, nak pergi season dari sini, banyak kali nak pergi, tapi tengok poket tak ada nak pergi. Jadi tak ada nak pergi kita, tak bebas lah. Tapi bila ada duit banyak, bebas nak buat apa saja. Ni sebab apa? Tengok Allah Ta'ala berikan. Ini balasan ni. Hak sebelum ni manusia tidak bebas dalam penjara, sekarang bebas dah. Mana Allah berkuasa untuk memberikan kedudukan pada manusia seperti itu. Jadi ingat, dalam agama ni memang Allah Ta'ala taklifkan kita dengan beban seperti ini, tapi ingat kemudiannya tu. Jadi dengan memikirkan kemudiannya ni, maka kita kena ada kesanggupan untuk kita hadapi semua ni. Sebab apa? Sebab kemudian ni kita akan dapat kesenangan. Jadi untuk dapat kesenangan tu, sekarang pun kita sanggup susah. Seperti mana dunia jugalah. Dunia juga. Kenapa manusia sanggup susah sekarang ni? Sebab dia nampak dah selepas ni dia nak senang. Sebab tu dia sanggup susah. Kenapa sanggup susah ni? Kenapa sanggup buat tu, sanggup buat ni? Sebab selepas ni dia nampak dah. Selepas ni kalau dapat ni, boleh patching dah dia. Tapi sebelum patching tu, kena sungguh-sungguh lah. Kemudian Allah sebut, nusibu birahmatina man nasya. Kami mengurniakan dengan rahmat kami ini man nasya, sesiapa saja yang kami kendaki. Man nasya ni sesiapa saja yang kami kendaki. Tak kira sama ada orang Islam ke, orang kafir ke, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi. Cuma dua keadaan ni lah kena faham. Kalau untuk orang kafir kan, nusibu bi rahmatina man nasya ni, man nasya tu nisbah pada orang kafir. Maka rahmat yang Allah Taala berikan itu rahmat berbentuk nikmat-nikmat dunia sahaja. Dalam keadaan tidak ada pun rahmat kasih sayang Allah. Maksudnya Allah bagi tapi Allah Ta'ala tidak sayang pun pada dia. Allah benci. Mana Allah benci tapi Allah bagi. Itu nisbah pada orang kafir. Jadi kita tidak boleh tengok orang kafir yang Allah berikan, kurniakan kepada dia nikmat-nikmat dunia ni, kita tidak boleh jadikan mereka ni sebagai satu neraca ukuran bahawa Allah sayang pada mereka. Mana Allah Ta'ala sayang orang kafirnya? Ataupun orang Islamnya kufur pada Allah, yang derhaka pada Allah.
Jadi kita tidak boleh jadikan neraca, ni Allah sayang pada dia. Sebab apa? Sebab Allah berikan Allah Ta'ala berikan kekayaan kepada dia. Tidak. Dia tidak menunjukkan kekayaan. Kita kata jawatan ke, kekayaan ke, harta ke, tak kira lah kesenangan hidup di dunia ni. Merangkumi kesenangan hidup di dunia ni. Kita tidak boleh menghukum seseorang tu dengan arti kata Allah sayang kepada dia. Tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab Allah sebut man nasya' ni sesiapa yang Allah kehendaki. Boleh jadi orang kafir pun Allah Ta'ala buat seperti ni. Makna Allah Ta'ala berikan kuasa kepada dia, berikan jawatan kepada dia, nikmat-nikmat dunia kepada dia. Tapi Allah sayang pada dia dan Allah benci. Seperti mana Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun, kepada Namruz. Ini manusia-manusia yang Allah berikan kekuasaan kepada dia. Jadi adakah apa yang Allah bagi kepada mereka ni sama yang Allah berikan kepada Yusuf dan juga Sulaiman? Tak sama. Adapun kepada umat Islam ni Allah berikan dengan kasih sayang dia. Jadi rahmat di sini makna rahmat kasih sayang. Kalau man nasya' itu dia berkait dengan orang Islam, orang beriman. Kalau orang kafir, rahmat tu makna rahmat umum dia panggil, rahmat umum, makna rahmat am, bukan rahmat khas, tidak. Kan? Maksudnya kalau orang itu beriman pada Allah, apa yang Allah kurniakan kepada mereka itu dengan kasih sayang dia. Allah sayang, Allah bagi. Jadi kurniaan yang Allah bagi pada dia ini akan membawa kebaikan untuk dia. Sebab Allah memberikan dengan kasih sayang. Allah bagi harta pada dia, Allah memberikan dengan kasih sayang Allah. Allah bagi tu, jadi harta yang dimiliki itu akan membawa kebaikan untuk dia. Harta yang berkat, dia panggil berkat. Kan? Diberkati harta tersebut. Kan? Jadi kalau dia ada rezeki pun, rezeki itu membawa kebaikan pada dia. Kebaikan dengan arti kata, rezeki ni Allah bagi pada dia di dunia ni, di hari akhirat rezeki itu akan membawa pahala kepada dia. Akan membawa kebaikan untuk dia. Kan? Adapun orang kafir ni, Allah bagi juga. Benda yang sama Allah bagi. Duit kan? Kepada orang Islam pun Allah bagi duit juga. Orang kafir pun Allah bagi duit juga. Tapi sama ke yang Allah bagi pada orang kafir tu? Tak. Allah bagi orang kafir duit tu. Dan dia memang boleh guna duit tersebut. Tapi bila mati, Allahumma dalam neraka. Tak membawa kebaikan pun kepada dia untuk kehidupan akhirat. Semata-mata dunia sahaja. Akhirat tidak. Sebab apa? Tak ada keberkatan. Mana berkat tu tidak ada. Kebaikan tidak ada. Kebaikan dengan arti kata berkat tu. Sebab tu Allah ajar kepada kita doa kan dalam Quran ni. Allah ajar apa dia? Kita minta pada Allah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Tengok tu. Sebelum tu Allah sebut wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebahagian manusia ni dia minta pada Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat dunia ni. Allah bagi ya. Dah dia nak nikmat-nikmat dunia kan? Dia nak Allah bagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di hari akhirat tidak ada bahagian kebaikan apa untuk dia tu. Tak ada. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sebahagian manusia mereka minta pada Allah, ya Allah berilah kebaikan. Tengok Allah ajar pada kita. Beri kebaikan, bukan beri nikmat, tidak. Beri kebaikan. Jadi itu doa yang patut kita sebut. Ya Allah beri kebaikan kepada aku ni di dunia ni. Mana nikmat-nikmat yang kau bagi pada aku ni, biar ada kebaikan. Sebab kalau nikmat yang ada pada kita ni tidak memberi kebaikan, nikmat ni akan membinasakan kita di hari akhirat. Menyusahkan kita di hari akhirat. Nikmat-nikmat semua ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah akan tanya ni semua nikmat ni. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu pasti akan ditanya wahai manusia dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Ditanya, guna macam mana? Daripada mana dapat? Guna untuk apa? Jadi kalau tidak memberi kebaikan, kira-kiranya habis. Dia guna nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna, habis. Tidak betul. Maknanya Allah akan tanya. Jadi oleh kerana itulah Allah ajar pada kita doa minta kebaikan. Itu perbezaan pemberian Allah kepada orang beriman dengan pemberian Allah kepada orang kafir. Jadi kita tidak boleh kata sama. Ya, apa yang Allah bagi pada kafir betul tu, dia ada kuasa tu, orang kafir pada kuasa. Kan? Orang Islam pun ada kuasa. Saja sama ke? Tak sama. Kan? Fir'aun Allah bagi kuasa kepada dia di dunia ni memerintah Mesir. Mati kekal dalam neraka. Qarun Allah bagi kekayaan di dunia, mati kekal dalam neraka.
Tu orang kafir. Lepas tu mana nikmat dunia yang dia miliki sebelum ni? Tidak memberi apa-apa kebaikan pun untuk mereka di hari akhirat nanti. Adapun orang beriman kepada Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam apa semua ni kan, Allah berikan kekayaan luar biasa, kekuasaan luar biasa pada dia. Dia mati dalam syurga. Dalam syurga. Kemudian Allah sebut wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak akan mensia-siakan balasan atau ganjaran muhsinin itu. Mana orang yang berbuat baik. Tengok Allah sebut. Mana bagi orang berbuat baik ni, Allah tidak akan mensia-siakan kebaikan tersebut. Hatta orang kafir sendiri pun, kalau orang kafir itu berbuat baik, ulama tafsir ada sebut ya, orang kafir kalau dia berbuat baik, kebaikan dia tu Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Maksudnya Allah tetap akan memberikan kebaikan, tetapi untuk dunia saja ni dah. Dia bukan satu kebaikan yang boleh membawa kepada akhirat, itu cerita lain. Kalau kebaikan untuk membawa kepada akhirat ini, dia panggil berkat. Dan berkat ni ada hubungan dengan iman. Kena beriman dulu. Kalau orang tu tidak beriman, dia kafir, dia berbuat baik juga. Kebaikan yang dia buat ni, Allah tetap akan balas kebaikan dia. Tapi Allah Ta'ala balas dari sudut dunia jugalah. Dia buat kebaikan, dia akan dapat kebaikan di dunia ni. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan bagi orang berbuat baik, melainkan kebaikan dia akan dapat. Sebab tu orang kafir pun dia ada satu kefahaman kan. Kefahaman mereka ni, kita biasa dengan hukum karma tu kan. Hukum karma tu maksudnya, kalau mereka buat jahat, mereka akan dapat balasan buruk. Kalau mereka berbuat baik, mereka akan dapat balasan baik. Kan? Bermaksud kalau mereka nak kebaikan dalam hidup mereka, mereka berbuat baik. Sebab tu orang kafir ada berbuat baik. Mereka bersedekah, mereka tolong manusia, mereka infak mereka dan sebagainya lah. Kebaikan yang mereka buat tu. Banyak kebaikan yang mereka buat. Kan? Banyak kebaikan. Dan Allah memang sebut kebaikan dalam Quran ni. Kebaikan orang kafir. Walaupun dia kafir pun, tapi dia berbuat kebaikan. Dan Allah Ta'ala memberikan balasan tu. Allah Ta'ala tidak sia-siakan balasan kebaikan tersebut. Allah tetap bagi. Padahal Allah benci. Padahal Allah Ta'ala benci. Tapi Allah Ta'ala tetap bagi. Sebab apa? Sebab hukum takwini tu hukum Allah. Allah sudah menetapkan. Mana Allah sudah takdirkan. Allah sudah buat ketetapan. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Cuma beza orang kafir ni, dia buat kebaikan di dunia. Kebaikan yang dia buat tu Allah balas di dunia ni. Akhirat kekal dalam neraka. Dia bukan untuk akhirat dia. Jadi Allah tidak akan mensia-siakan. Apa panggil hukum ini. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ingat Allah tidak sia-sia. Allah akan balas. Cuma bagaimana Allah membalas, itu kita tak boleh nak fikir. Daripada kudrah Allah, daripada iradah Allah, kan, kudrah Allah ni pun kita faham, tapi kita tak boleh nak fikir tuan. Sebab Allah berkuasa segala-galanya. Dia boleh buat macam mana dia nak balas, itu bukan urusan kita. Sebab tu bila kita berbuat baik, kita jangan fikir macam mana Allah nak balas kebaikan kita, tidak. Kan? Kita berbuat baik, kita hanya yakin kebaikan kita ni Allah akan balas. Bagaimana tak kira. Kadang-kadang kita sedekah kan. Oh ya, memanglah Allah Ta'ala tidak, bukan rezeki kita dari sudut duit tu bertambah, tapi rezeki lain tu bertambah. Anak kah boleh anak kah? Anak jadi baik kah? Kita tidak tahu. Anak baik, anak tu pun rezeki. Anak baik tu pun rezeki. Kan? Ni ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia lama dia kahwin tak dapat anak. Tapi sebelum dia lamalah dia berkahwin tak dapat anak. Dan dia suka bantu ni. Dia suka tolong. Kalau ada pelajar-pelajar nak belajar agama ni kan, dia suka infak, tolong lah. Dia tolong apa panggil, kalau yuran pengajian, tahfiz ke, sponsor pergi tiket flight ke apa semua dia sponsor. Dia mana pelajar-pelajar agama ni. Kan? Sekali ada rezeki dia tu, Allah bagi anak dia. Bagi anak kepada dia tu 5 tahun tu boleh baca Quran dah. 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun tu boleh baca Quran dengan lancar dah. Kan? 10 tahun, 12 tahun khatam Quran 30 juzuk dah. Itu rezeki tu semua tu. Allah pun memudahkan. Nampak tak? Sebab kita tak tahu. Kita tolong. Kita jangan ingat bila kita buat kebaikan, contoh kita bersedekah. Kita jangan fikir Allah, bila Allah nak tambah rezeki kita duit. Dia tidak dengan duit saja rezeki ni. Banyak cara tu.
Kesihatan kita tu pun rezeki. Jadi ini semua yang tak perlu kita fikir dan kita tak boleh nak fikir pun. Apa yang Allah, rezeki yang Allah nak bagi pada kita tu. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur golongan musyrikin Mekah tu, mereka bila mereka bunuh anak tu kan. Mereka bunuh anak tu. Ya, Allah tegur mereka. Allah sifatkan mereka dengan sifat-sifat 6, 7 sifat buruk mereka. Kan? Qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu mutadin. Telah rugi Allah sebut mereka yang telah membunuh anak-anak mereka. Rugi Allah sebut. Wa harramu ma razaqahumullah. Qad khasira alladhina qatalu auladahum. Telah rugi. Rugi pertama. Safahan bighairi ilm. Bodoh mereka ni Allah sebut. Orang bunuh anak ni. Kenapa mereka bunuh anak? Sebab mereka fikir anak ni menyusahkan mereka apa semua. Kan? Wa harramu ma razaqahumullah. Mereka nak menghalang rezeki yang Allah nak bagi pada mereka daripada anak tersebut, rezeki. Iftira'an 'ala Allah, sangka buruk mereka terhadap Allah. Qad dallu, sesat mereka, wa ma kanu mutadin, tidak pun mereka terpimpin daripada perbuatan mereka tersebut. Tengok satu ayat tu Allah Taala sifatkan mereka ni. Nak tunjuk kepada kita rezeki tu kadang-kadang kita tak tahu. Betul dengan ada anak ni kita tak ada nak jadi kaya kita ni. Kenapa ni nak bayar ni anak? Sebab musyrikin Mekah dulu fikir dia tak mahu. Sebab tu anak perempuan mereka tak mahu anak perempuan. Sebab anak perempuan ni kan, dibesarkan dalam perhiasan tetapi tak pandai nak berperang. Dari sudut nak membesar tu banyaklah habis duit nak beli. Sekarang pun untuk anak perempuan saja kan, dengan pakaiannya, dengan barang kemah, dengan apa semua. Mereka bunuh. Yang mereka nak anak lelaki, anak perempuan mereka bunuh. Sedangkan Allah nak bagi rezeki tu walaupun anak perempuan sekalipun. Jadi mereka fikirkan kita ada anak kan, Allah susahnya hidup kita kan, duit pun tak sempat nak kumpul, habis lah, dapat gaji habis untuk anak. Tapi kita tak tahu ke anak kita sebelum ni, selepas ni akan jadi apa. Kan? Seperti mana AJK saya tu, dia cerita dulu saya ustaz gini-gini. Lah ni senang dia, ke mana-mana dia pergi, anak dia lah semua tu. Kalau dia bunuh anak tak dapat. Jadi kita tak tahu rezeki Allah nak bagi pada kita ni. Tu. Jadi buat baiknya, jaga anak elok-elok kan. Anak ramai pun tak apa. Anak tu rezeki ramai pun tak apa. Biar susah tak apa. Sebab dia tidak akan susah sampai bila-bila kan. Jadi Allah tidak akan sia-siakan bagi orang yang berbuat baik ni. Kena ingat, kalau kita berbuat baik, ingat kebaikan kita tu tidak sia-sia. Mungkin orang tu tidak hargai, tak apa. Bila kita kadang-kadang manusia memang dia tidak hargai, tapi Allah menghargai. Sebab tu kita berbuat kebaikan tu kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau buat kerana manusia, memang manusia tak hargai pun kita buat. Apa yang kita buat ni, buat tu kerana Allah. Sebab Allah tidak akan mensia-siakan kebaikan yang kita buat ni. Jadi wala nudhi'u ajra kami tidak akan mensia-siakan balasan kepada orang berbuat baik. Seperti mana kebaikan yang Nabi Yusuf buat sebelum ni lah. Orang buat jahat pada dia pun dia buat baik lagi. Kita baca sebelum ni kan. Orang tu buat jahat pada dia buat baik lagi. Hak pekerja raja tu kan, dia tu tak buat baik. Mana dia orang baik, memang orang baik. Jadi Allah tidak sia-siakan. Kalau Allah kendaki di dunia ni, Allah sudah zahirkan kebaikan untuk orang baik ni. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak kebaikan, kita buat baik. Sentiasa berbuat baik. Sentiasa berbuat baik kepada Allah, hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia. Senyum ke, kan? Senyum ke, bercakap baik, buat baik. Dan orang berbuat baik ini dia sentiasa akan dapat kebaikan. Ini janji Allah dalam Quran. Kemudian kita baca satu ayat lagi. Wala ajrul akhirah, dan ganjaran akhirat. Tengok. Takut kita terfikir bila kita berbuat baik kan. Bila kita berbuat kebaikan, Allah Ta'ala membalas kebaikan di dunia ni. Jadi kita akan dapat kebaikan. Jadi takut kita terfikir dah Allah balas dah kebaikan kita di dunia ni, maka akhirat tak ada dah. Gitu ke? Kan? Jadi untuk orang kafir betul. Untuk orang kafir dia setakat dunia saja. Tapi untuk orang beriman tidak. Sebab tu di sini tersebut wala ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ganjaran di hari akhirat tu lebih baik lagi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ni. Macam apabila kita berbuat suatu kebaikan, Allah, kebaikan kita buat tu Allah balas di dunia ni. Jadi adakah setelah mana Allah balas di hari akhirat kita terlepas? Tidak. Akhirat ni Allah sediakan lebih baik lagi daripada apa yang Allah Ta'ala balas di dunia. Mana dua kali ganda kita dapat. Dunia pun kita dapat, akhirat pun dapat.
Tapi untuk siapa dia? Untuk orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan mereka menjaga diri mereka tidak langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan dapat kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat. Ini bezanya muslimin, orang berbuat baik kan, di kalangan orang Islam, orang beriman dengan orang kafir. Sebab orang kafir dia setakat dunia saja. Allah tidak sia-siakan kebaikan dia, Allah balas juga, tapi akhirat Allahumma dalam neraka. Orang Islam tidak. Mana Allah bagi lebih baik. Di sini sebut lebih baik. Lebih baik itu dengan arti kata apa dia? Makna lebih baik ya. Lebih baik dengan arti kata lebih kekal. Sebab syurga lebih kekal. Apa yang Allah bagi di dunia ini tidak kekal, sementara saja. Kan? Tidak kekal. Seperti mana Yusuf, dia dapat jawatan ini sementara saja. Bila dia mati tak ada jawatan tersebut. Jadi yang Allah Taala sediakan di akhirat itu lebih kekal lagi. Sampai bila-bila. Dengan lebih baik, dengan arti kata lebih kekal. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut tentang syurga, Allah akan kata khalidina fiha. Mereka kekal berada dalam nikmat tersebut. Kekal berada dalam nikmat. Ini satu nikmat khas yang hanya ada dalam syurga. Dunia tidak ada. Sebab semua nikmat dunia ni semua tidak kekal. Semua tidak kekal. Kecantikan kita ni kan, walaupun sekarang ni kita cantik comel kan, tapi selepas 50 tahun, selepas 60 tahun, mana ada dah? Tak ada dah. Huduh dah, super hantu dah kita. Kan. Sebelum tu kita comel. Dulu kita tengok oh dah tua. Kenapa dia? Dulu dia comel, sekarang sudah tua dah. Mana tidak kekal. Adapun dalam syurga, bila Allah berikan kecantikan, kekal sampai bila-bila. Uruban atraba, sentiasa sebaya, sentiasa muda dan sentiasa perawan. Tidak ada janda dalam syurga ni. Ni Allah sebut dalam Quran. Mana dia lebih kekal lagi apa yang dia miliki ni. Mana kebaikan tu kekal. Kekal ni satu nikmat yang mana di dunia tidak ada. Yang kedua lebih baik itu dari sudut nilai. Dari sudut nilai. Mana nak banding dengan apa yang Allah sediakan dalam syurga ni? Di dunia ni tak ada nilai. Nabi sebut dalam hadis kan, selendang yang dipakaikan oleh bidadari itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada segala isi dunia ni. Dunia dan isi-isinya. Tu lebih baik. Allah sediakan untuk orang beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka ini bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa pada Allah makna jaga diri mereka ini untuk tidak langgar hukum Allah. Seperti mana Nabi Yusuf AS kan, dia jaga diri dia ni, tak mahu berzina, tak mahu langgar hukum Allah, sampai masuk penjara. Sampai masuk penjara. Ini yattaqun ni, takwa ni. Jadi orang yang ada sifat seperti ini, Allah tidak akan sia-siakah dia ni. Di dunia ni dan juga di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan sifat Yusuf kepada kita. Saya selalu sebut kan, setiap kali kita baca surah Yusuf ni, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya sifat-sifat Nabi Yusuf yang ada pada Nabi Yusuf sebelum ni Allah berikan kepada kita, insya-Allah ya. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah ayat 57 ya surah Yusuf, dan kita akan sambunglah ya dalam kuliah akan datang ni. Ayat 58 ni kira episod yang terakhir dah. Episod akhir kan. Dia ada 4 episod surah Yusuf. 3 episod kita sudah baca dah. Ya. Jadi episod akhir ni kita akan baca dalam kuliah akan datang, insya-Allah ya. Sekian saja untuk petani, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.